وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Apa khabar Ustaz Tirmizi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah mengizinkan kepada kita untuk meneruskan kita mengkaji hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pada Allah agar dikurniakan cahaya nur yang menyejukkan, nur daripada al-qamar dan dhiya itu daripada asy-syams. Nur itu bersifatnya sejuk menerangi, tetapi dhiya itu panas, dikaitkan dengan sabar dalam kehidupan seharian. Maka nur daripada al-Quran ini kita mengharapkan agar Allah terus pancarkan nur yang menyejukkan agar terus kita istiqamah dalam kehidupan kita seharian. Dan saya menyeru pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk share ya, untuk kongsikan program kita pada hari ini agar lebih ramai lagi ya Ustaz ya, untuk dapat mengambil manfaat daripada halaman 38 yang berada di hujung bagi juzuk yang kedua pada hari ini. Jadi mari sama-sama pada tuan-tuan yang berada di rumah buka mushaf muka surat 38, dan adik-adik yang kat rumah yang mungkin ada di rumah ataupun mengikuti siaran ulangan juga dapat mengambil manfaat daripada sesi pada hari ini. Jom buka mushaf, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita terus sentiasa untuk menyebarkan lagi Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga kita menjadi sebahagian daripada asbab masyarakat di luar sana mendapat hidayah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah Taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah dengan tarannum maqam Nahawan. Nahawan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai peringatan kepada kita, ulangan demi ulangan, tazkirah demi tazkirah untuk mengingatkan kepada kita. Kita melihat pada istilah tazkirah itu selain daripada peringatan, maksudnya juga Ustaznya sebagai tiket ya. Tiket kalau nak masuk stadium kita ada tazkirah ya. Nak masuk ke, kalau kita nak pergi naik bas ada tiket ya. Jadi bila kita lebih banyak lagi mendapat tazkirah, sebenarnya kita dapat lebih banyak tiket ya. Harapnya tiket-tiket itu menjadi asbab
menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi hamba yang diizinkan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah My Quran Time yang kita adakan, yang kita bawakan setiap hari untuk tuan-tuan sama-sama kita bersama belajar, ya, baca, faham dan insya-Allah mengamalkan intisari intipati daripada Al-Quran Al-Karim. Pada hari ini kita insya-Allah mendalami kepada halaman 38, menyambung lagi kisah tentang bagaimana menguruskan konflik dalam keluarga pada muka surat 38. Apakah intisari, sinopsis ringkasannya? Mari sama-sama kita perhatikan. Bermula daripada ayat 234, Allah menjelaskan tentang iddah, perempuan ataupun isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan disambung pada 235, pinangan secara kiasan kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan pada ayat 236 hingga 237, perempuan yang dipisahkan ataupun diceraikan sebelum digauli dan mutaahnya ataupun wajibnya separuh mahar untuknya. Jadi kita bercakap tentang, kalau pada halaman 36 Ustaz, ya, halaman 36 itu bercerita tentang ataupun 35 bercakap tentang bagaimana permulaan nikah, ya, memulakan pernikahan. Kemudian pada muka surat 36 itu bercakap tentang perpisahan, ya, panduan juga pada muka surat 37. Muka surat 38 yang kita akan dalami pada hari ini, kalau katakan dia berpisah kerana kepergian suaminya, ya, salah satunya, Allah berikan panduan, ya. Jadi ia sebagai panduan kepada semua. Yalah Ustaz, ya, bila orang bercinta, bertemu, ya, pasangan suami isteri, biasanya dia lihat yang bermulanya tu, ya, tapi tak tengok pada yang berakhirnya itu. Biasa orang cakap happy ever after, tapi kita di atas muka bumi ini yang nak bahagia selama-lamanya itu tak mungkin wujud, ya. Dia berakhir dengan sama ada berpisah awal ataupun berpisah lambat. Berpisah awal tu yang kita dah bincang sebelum ini, hari ini pun akan sambung lagi. Dan berpisah lambat itu bila si suami ataupun si isteri pergi, ya. Dalam konteks ini, panduan kalau si suaminya pergi dahulu, wafat, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berikan panduan yang komprehensif, lengkap, pembinaan keluarga. Lantaran apa? Lantaran Al-Quran ini bukan sekadar pada bab-bab yang gembira-gembira sahaja, tapi bab yang kematian, perpisahan, masih lagi ada peluang takwa sehingga menjemput rahmat menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama membaca daripada ayat 234 dan 235. Ada 4 ayat saja, kita boleh 2 ayat dulu Ustaz. Okey. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam membaca muka surat yang ke-38. InsyaAllah kita akan mulakan pada 2 ayat. Sebelum tu saya nak baca sedikit komen daripada Facebook, iaitu Siti Nurbahiyah. Dia kata, saya orang Singapura Ustaz. Masya-Allah. Kemudian ada bendera Singapura. Semoga umat Islam bersatu dan sehala melalui my #Quran Time. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diletak bendera negara Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, dan beberapa negara lain seperti Netherlands, Australia dan semualah. India, biar kita bergabung atas satu hidayah, ya. Satu hidayah, betul Ustaz. Kita tak dapat lagi kita sangkal bahawa tidak ada yang boleh menyelamatkan kita, betul, melainkan inilah mukjizat Al-Quran, firman Allah. Bila firman Allah, dia adalah kata-kata Allah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, insya-Allah. Dan bila Ustaz cakap tentang pelbagai negara ini, teringat kalau zaman sahabat itu ada Suhaib Ar-Rumi, ya, ataupun siapa lagi, kita bercakap tentang Bilal bin Rabah, bukan daripada Mekah semata-mata. Salman Al-Farisi daripada Iran, ya, Farsi. Jadi pelbagai negara, tapi kerana ada satu tali, masya-Allah, kita bergabung. Jadi jom kita bergabung dengan Al-Quran, ayat 234 dan 235, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 234 dan 235 ini memberi panduan kepada kita tuan-tuan ya, berkaitan dengan bagaimana menguruskan kalau kematian suami ya, kematian suami bagi seorang isteri itu. Ayat 234, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari ya, ada tempoh yang khusus yang dinyatakan oleh Allah. Kemudian apabila telah sampai akhir 4 bulan 10 hari tersebut, dinamakan iddah ya, sesuatu yang dikira ustaznya, tempoh yang di mana dia kena berkabung 4 bulan 10 hari tersebut, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini adalah panduan, dan sebagaimana kita bincang sebelum ini, bila berbincang tentang peraturan di dalam Al-Quran, ayat hukum tak banyak ustaz ya. Dan bila kita mengkaji hukumnya sahaja tanpa kita mengkaji kepada ayat Al-Quran yang melatari hukum tersebut, kita akan rasa kering. Kita rasa macam oh ini boleh, ini tak boleh, halal haram. Tapi sebenarnya bagi setiap ayat yang kita baca sebentar tadi ada nilai. Itu penting ustaz ya. Nilai dan peraturan wujud di dalam Al-Quran ya, nilai yang lurus untuk melahirkan akhlak ya, untuk kita bersikap dengan sikap yang betul ketika kita mematuhi kepada peraturan. Itu ruh di dalam Al-Quran yang penting. Contohnya lah kalau kita ada peraturan di negara kita ustaz ya, contohnya lampu merah contohnya, itu peraturan. Kita boleh sahaja kita berhenti di lampu merah, itu ikut peraturan kan. Tapi kalau orang yang sikapnya, nilainya tak betul, mungkin ketika dia dah nampak dah tinggal 2 saat lagi lampu merah nak berakhir ini, dia dah brum brum kan, dia dah mula dah bising kan. Dan depan itu ada orang yang mungkin makcik tua lah kan, dia dalam lambat, dia tak sempat dalam 2 saat tu melintas, Membahayakan orang sah. dia membahayakan dia terus. Pasal dia kata saya ikut peraturan apa, makcik ni yang sebenarnya dia melanggar peraturan. Itu kerana apa? Mematuhi peraturan tapi nilainya tak ada.
dia punya sikapnya tak betul. Dan di dalam ayat ini, dalam muka surat ini kita akan bertemu peraturan tetapi ada nilai. Ya, dalam apa yang kita baca sebentar tadi, kalau seorang isteri kematian suaminya, maka dia hendaklah berkabung, istilahnya iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya, apa yang tak boleh buat? Dia tak boleh berhias. Kemudian apa lagi? Dia tidak boleh keluar daripada rumah, tak boleh berwangi-wangian, nak berhias apa semua tu tak boleh. Solat tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, ya. Dan kecuali darurat lah ustaznya, kalau katakan tak ada makanan, dia kena keluar pergi kedai apa sebagainya, itu dibenarkan. Tapi ini perhatian, ya. Kerana apa? Kerana satu ialah antara hikmah yang dibincangkan dalam amazing ini, komentar daripada Riyadhus Salihin, ya, iaitu faedahnya hikmah berkabung ini, seorang isteri ke atas suaminya berkabung tadi untuk memastikan kebersihan rahim. Pasal 4 bulan itu dah tahu dah sama ada anak ke tak ada anak. Mana Satu, tak bercampurlah dengan suami yang dulu. Dengan suami yang meninggal. dulu yang meninggal. Dan menafikan tuduhan dan buruk sangka kepada seorang isteri. Allah, hebat Islam Ustaz. Oh, Islam memang jaga. Kalau tidak nanti dia keluar, dia berhias lebih daripada sebelum itu. Dulu tak ada pakai apa tak ada sanggul ataupun dia tak kosok tudung. Ya, sekarang tudungnya memang kan. Baru Okey. kau istilah apa, kubur tak kering lagi. Tanah tak kering lagi kan, dah dia betul-betul berhias. Yang itu tidak dibenarkan. Nanti orang cakap apa, dia ni lah. memang mengharapkan suaminya pergi dulu kan, entah dia yang masukkan racun ke dalam minuman si suami. Banyak perkara-perkara yang boleh berlaku dan ada yang betul-betul berlaku. Jadi Islam menjaga status bagi seorang isteri. Dan kemudian apabila telah sampai habis, maka tiada dosa, tidak ada masalah untuk dia bermusafir, untuk berhias ataupun menerima pinangan pada waktu ini. Dan di hujung itu Allah menyatakan bil ma'ruf, ustaznya. Bil ma'ruf tu maksudnya dia dibenarkan tapi yang biasalah. Ya, jangan pula kalau sebelum ini dia tak ada sembur wangi-wangian, lepas habis 4 bulan 10 hari tu memang satu pejabat sampai ke hujung Masuk. memang cium baunya pasal nak beritahu saya available. Tak boleh gitu. Okey. Bil ma'ruf, istilah yang digunakan di dalam ayat ini. Kadang-kadang yalah, kita kata masuk pintu tu. Ya. Kita duduk kat dalam bilik ni dah tahu dah siapa masuk. Dah siapa masuk. Jadi ini adab sebenarnya. Adab, dan ini bukan sekadar adab untuk orang yang kematian suami kan. Ini untuk semua. Tapi ini lebih spesifik Allah berikan. Nilainya apa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Ya, sebenarnya kamu buat kalau lebih-lebih itu sebenarnya apa? Dan apatah lagi kalau katakan ada agenda di sebalik si isteri yang ingin sangat doa kan sampai depan Kaabah minta suaminya pergi dulu. Yang itu Allah tahu. Ya, jadi ini panduan yang kita tidak mahu laksanakan. Allah bagi nilai ini dan disambung oleh ayat yang ke 235. Apakah isinya? Dan tiada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan kiasan. Dah habis ustaz ya. Jadi maksudnya dah habis dah. Dah habis dah. Okay. Ya. Jadi kali ini tidak ada masalah kalau nak meminang. Ya. Tapi mestilah dengan ar-rattum. Istilahnya ta'rid. Ta'rid ini maksudnya kiasan ustaz ya. Adalah dalam satu riwayat antara yang daripada Ibnu Abbas ya, dalam tafsir Ibnu Kathir Ibnu Abbas menyatakan bahawa istilah ta'rid ataupun sindiran ni seperti aku ingin menikah dan aku ingin menikahi seorang wanita yang begini dan begini sifatnya. Itu ta'rid, sindiran, kiasanlah kiasan. Itu dibenarkan. Jangan pula saya rasa memang saya berminat dengan kamu. Kan, saya nak nikah kamu. Tak. Itu jelas lah. Itu jelas. Ya. Mengapa kita mungkin persoalkan ustaz ya? Mengapa pula kena sindiran bukan direct, bukan langsung? Lantaran apa? Kerana masih lagi menghargai seorang wanita. Kalau macam dengan pantun Ustaz dia kira macam dengan mana? pantun, isi pantun itu kena Isi itu penting. sindiran. Jangan pula katakan buah bali, buah duku, saya suka kamu. Tak boleh. Itu memang itu sama je, itu direct ya, itu cara langsung. Jadi Allah membawakan perkara ini, mungkin kita rasa macam alah ini zaman sekarang tak payah sindi-sindi ataupun perkataan lain kat sini. Sungguh aku berharap
dapat menemukan seorang wanita yang solehah. Ya. Dia tak cakap dia nak orang tu. Tapi saya rasa saya mencari seorang wanita yang menggantikan. Contohnya lah kan, kalau dia menggantikan, jangan okey. Jadi semua ini menunjukkan adalah sindiran, dan Allah memberitahu perkara ini, teknik ini. Kerana apa? Kerana ini ada kaitan dengan perkataan seterusnya, ya, iaitu alimallahu annakum satadhkurunahunna. Ya, sindiran dan juga aktantum itu maksudnya dia simpan dulu, ya. Pasal apa? Allah tahu apa bahawa mereka akan menyebut-jebut mereka, ya, walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa, ya, tetapi janganlah kamu menjanjikan menikahi mereka secara rahsia. Nak ceritanya Allah tahu, ya, ada orang yang berminat, dan daripada satazkurunahunna ini, ya, bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka, lelaki akan menyebut tentang perempuan yang dia nak nikah itu. Antara poin pentingnya ialah apa? Dia bila orang dah kematian suami, Ustaz, dia menjadi highlight, jadi spotlight. Dia akan ada orang cakap dia tu kan janda, dia akan cakap begitu. Dan lebih daripada itu, bukan sekadar dia janda ataupun kematian suami, tapi orang akan beri fokus kepada, biasanya orang sudah berumah tangga, kalau dah banyak harta, orang akan cakap ada harta. Dia tu ada syarikat. Dia ada. Jadi ada orang bukan nak yang si perempuannya, dia nak harta ataupun pangkat sebagainya. Jadi dah tak ada suami kan, kali ini jadi Allah menyatakan bahawa Allah tahu perkara ini. Jadi perlu jangan berrahsia ataupun nak terus pegang. Kalau katakan pada ayat seterusnya, bahagian seterusnya, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan confirmkan awal-awal sampai kepada ketetapan iddah yang ditentukan, iaitu 4 bulan 10 hari. Tak boleh pula cakap okey, nanti saya confirm akan masuk kepada awak nanti, habis 4 bulan 10 hari saya. Jangan terima orang lain. Ya, perkataan itu tidak dibenarkan. Kerana apa? 4 bulan 10 hari itu pada waktu itu bagi seorang isteri yang kematian suami, dia dalam keadaan setengahnya trauma. Sedih, trauma, dia rasa macam hilang punca. Jadi biarkan dia bersendirian. Jangan pula katakan ada pula si orang lain ke imam ke jarum-jarum masuk. Kamu jangan 4 bulan 10 hari kamu tunggu. Kamu pastikan kamu dengan pak cik kaya kat tepi kampung tersebut. Jangan dengan orang lain, ya. Mak ayah biarkan si ibu ataupun si isteri ini 4 bulan 10 hari untuk mengambil nafas, maksudnya. Jadi Allah memahami psikologi ini. Wa'lamu annallaha, Allah tahu ma fi anfusikum, apa yang pada diri kamu, fahdharuh, berjaga-jagalah, ya. Jaga-jaga, ya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, ya. Dan ketahuilah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi berapa kali Allah cakap ya'lamu, pasal apa? Pasal bila bab bercakap tentang hubungan orang yang kematian suami dengan orang-orang di sekitarnya ini, maksudnya ramai yang berahsia. Ada orang rancang, okey, macam mana kamu kahwin dengan dia, nanti kamu dapat harta dia, kamu kahwin dengan dia, nanti kamu gunakan dia apa sebagainya. Seorang perempuan yang ketika kematian suaminya itu berada dalam keadaan tertekan, dan Allah melindungi seorang wanita yang dalam keadaan tertekan tersebut. Allah kata innallaha ghafurun halim, Allah Maha Pengampun. Kalau katakan kita tersilap, katakan terlepas perkataan ke, dan Allah Maha Penyantun. Allah inginkan kesantunan ketika berinteraksi dengan seorang wanita yang kematian suami. Jadi ini betapa cantiknya hukum Islam ini, dan program ini bukan program fiqh, Ustaz, ya. Jadi tuan-tuan yang mendengar jangan pula kata kalau macam ni saya kena buat begini. Itu kena tanya pada qadi ataupun hakim. Yang penting kita faham bagaimana Allah mengangkat, menyokong, memberi sokongan kepada isteri yang kematian suami. Dan kita nak mendalami salah satu perkataan pada hari ini. Jom sama-sama kita lihat, iaitu perkataan talaqa. Tuan-tuan dah pun belajar, ya. Perkataan talaqa ini maksudnya berpisah ataupun bercerai. Berulang 23 kali di dalam Al-Quran. Sama ada talaqa itu, bercerai itu awal, itu yang dilafazkan oleh seorang lelaki, ataupun kalau katakan kematian seorang suami juga dia terpisah, maka ia melayakkan
setelah iddah, setelah masa dia berkabung tersebut, boleh untuk dia bernikah kembali. Dan nilai yang kita belajar dalam ayat 234 235 ini, Allah beri peringatan banyak kepada orang lelaki. Maksudnya orang lelaki. Yang perempuan tahulah dia kena berkabung 4 bulan 10 hari, itu dia kena jaga. Tapi si lelaki yang berada di sekitar dalam masyarakat perlu menjaga ibu-ibu yang ditinggalkan ini. Lantaran apa? Mudah sahaja Ustaznya, kita nakkan ibu kita, kan, anak kita perempuan ataupun kakak ke, kalau katakan mereka kematian suami, mereka juga dihormati dan dimuliakan dalam masyarakat. Pasal dalam masyarakat biasanya orang pandang, kalau tidak mengikut pada Al-Quran, orang pandang janda ini, ya, orang yang ditinggalkan oleh suami ini adalah hina. Kan, ya? Dan orang perempuan pun takut. Dia lebih sanggup dia kena pelempang dengan suami dia daripada dia ditinggalkan suami. Kan, ini yang banyak berlaku sekarang ni. Dan bagi tuan-tuan, kalau saudara ada yang begitu, kita kena jaga-jaga, ya, kita kena perjuangkan haknya. Dan kita bukan suruh berpisah, tapi kita kena membaiki dengan panduan daripada Al-Quran. Dan si isteri jangan pula rasa, oh saya ni lebih baik saya di balon setiap hari. Jangan pula suami-suami kat sana tanpa isteri pula Ustaz. Betul. Jadi jangan pula kalau macam tu saya nak ni jugalah kan, pasal yang penting saya dah tahu dah perempuan tak nak ditinggalkan. Kita tahu bahawa sebenarnya ada perkataan penting dalam ayat seterusnya nanti, pada hujung ayat 236 37, panduan penting. Kita berhenti sebentar untuk tahu rahsia tersebut. My Quran Time, baca faham amal. الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam My Quran Time, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Kita menyambung bahagian setengah muka yang terakhir, muka surat yang ke-38. InsyaAllah sebelum kita masuk segmen tajwid, kita nak berkongsi sahabat Al-Quran. Kita bersama-sama berada di platform rasmi kita, iaitu kita ada 2 Facebook, sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time, dan kita ada My Hashtag Quran Time Facebook. Yang kedua, kita ada YouTube, iaitu My Hashtag Quran Time Official, dan yang terakhir Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita bergabung di sana. Baik, kita nak masuk sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid. Pada kali ini kita nak memperbahaskan berkenaan dengan hukum isti'azah. Apa itu isti'azah? Isti'azah ni istilah kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada istilah-istilah dia. Macam kita sebut hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Istirja, inna lillahi wa inna. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Itu istilah dia. Bila sebut isti'azah ataupun ta'awudz, merujuk kepada kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maknanya apa? Lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat. Apa hukum membaca isti'azah? Hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu yang dituntut dan merupakan amalan yang sangat dituntut ketika hendak membaca Al-Quran. Maka bila kita nak baca Al-Quran, kita dituntut untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama ada kita nak mula itu pada awal surah ataupun kita nak mula pada pertengahan surah. Contoh muka surat 38 kita baca. Nak mulakan tu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hukum membaca itu adalah sunat muakkad. Ada setengah para ulama mewajibkan, sebagaimana firman Allah Taala, fa idza qara'tal Quran, iaitu apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada syaitan yang direjam. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali sahaja baca ketika permulaan nak baca Al-Quran. Adapun bila kita baca contoh terbersin, tak perlulah a'udzubillah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang call kita. Kita berangkat, waalaikumsalam, cakap dah 2-3 minit, nak baca balik Quran, itu kena baca balik isti'azah. A'udzubillah. Adapun kalau terbersin ataupun macam Ustaz Fazrul beri penerangan tentang Al-Quran, itu tidak perlu lagi. Kita perlu sambung sahaja. Adapun sebab-sebab lain seperti bersembang dan sebagainya, itu patut dimulai dengan isti'azah. Kita nak mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah nak mohon lindung daripada syaitan tadi. Jadi maksudnya ialah kalau katakan apa-apa saja aktiviti yang tak berkaitan dengan Quran, isti'azah balik Ustaz ya. Ya, betul. Maksudnya dah makan tengah hari 2 jam ya. Walaupun taklah buat perkara. Kalau membawang Ustaz lagilah. Kena isti'azah masa membawang juga. Itu lebih betul. Okey, bukan potong bawang tapi membawang. Baik, insya-Allah. Dan satu lagi Ustaz, sebelum saya terlupa, isti'azah bukan daripada ayat Al-Quran. Itu ijma' ulama, isti'azah bukan daripada ayat Al-Quran. Sebab tu boleh kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru tarik contoh. Nak baca macam tilawah pun boleh, nak baca dibaca macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Ia menunjukkan bukan ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran. Jadi maksudnya ketika baca Fatihah dalam solat tu, maksudnya tak perlulah auzubillahi minasyaitonirrajim kan, baca kuat-kuat ya. Tapi boleh memang diseru untuk betul, baca. boleh dia baca. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ini adalah panduan bagaimana kita membaca Al-Quran sebentar tadi, dan kita ingin teruskan Ustaz ya, menyambung kepada perbincangan kita pada ayat 236. Kalau 234, 235 tadi bercerita tentang seorang ibu, seorang isteri ya, yang kematian suaminya. Maka pada ayat 235 tadi tidak ada masalah ya, tidak ada dosa kalau ada orang yang nak meminang ketika iddahnya itu, tapi mesti dengan cara kiasan kan. Jadi itu yang disentuh dan ada beberapa panduan yang kita telah bincangkan. Jom kita tengok macam mana pula kalau seseorang itu dia sudah bernikah, tapi dia tak berapa suka dengan si isterinya. Dia mungkin dia kata, oh saya hari itu masa PKP saya bernikah pakai Skype kan, pakai Skype. Saya tengok dekat Skype muka dia mulus contohnya cantik, lah kan, cantik kan. Tapi bila jumpa lepas habis PKP kan, ya Allah kan, saya rasa memang contoh ya Ustaz ya. Jom kita tengok ayat 236 237. Ayat nak dibicarakan. Ya, di sini, di sini. Saya bila Ustaz Fazrul sebut, saya rasa macam hebatnya Al-Quran. Begitu detail Allah Subhanahu Wa Taala nak bimbing kita. Perintah demi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz Fazrul sebut tentang lampu merah. Akibat kita gelojoh, tidak ada nilai, perintah itu menyebabkan aksiden, kesian makcik-makcik tua tadi sebagainya. Maka kita faham kat situ, kalau dunia pun perintah kalau kita buat ada manfaat. Setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kematian suami dan sebagainya, ada manfaat. Dan setiap larangan Allah pasti ada mudarat. Maka saya melihat indahnya syariat itu. Saya teringat dengan Datuk almarhum Datuk Ustaz Smail Kamus, dengan bukunya indahnya hidup bersyariat, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkannya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, kita sambung balik 236 dan 237. 2 ayat saja daripada surah Al-Baqarah ayat ke-38, sambungan daripada bacaan Tarannum Nahawan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوا
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 236 237 ini Ustaz ya. Ini menyelesaikan masalah bagaimana kalau 234 235 isteri kematian suami ya. Kalau 236 katakan seorang itu bernikah ya, sama ada dia berjumpa ataupun dia guna Skype zaman teknologi sekarang Ustaz ya. Ya, dia bernikah, dia rasakan bahawa semuanya indah-indah ya. Tetapi bila dia dah berjumpa ya, adalah sebab-sebab yang dia tak suka Ustaz. Ya, tak suka, tapi dia belum lagi bersama si suami belum lagi bersama dengan si isteri satu, dan yang keduanya dia belum tetapkan mahar lagi. Belum sempat lagi pasal nak cepat punya pasal ke ataupun apa-apa sebab pun ya. Jadi dia terus sahaja bernikah tanpa ditentukan mahar, nak buat apa? Ya. Allah kata apa? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf ya. Iaitu berilah pemberian, mata' ini maksudnya ialah gembirakanlah. Kalau orang yang lapang, ada banyak harta, dia boleh beri hadiah. Contohnya Ustaz ya, dia bagi hadiah beg tangan yang mahal. Masya-Allah. Dia bagi yang mahal ya, kalau boleh ada bila buka tu ada emasnya, ada duitnya, itu adalah bagi orang yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi kalau yang tak mampu tu dia bagilah yang sewajarnya. Kerana apa? Kerana dia tak tetapkan mahar lagi. Ya, dan Allah kata di hujung itu amat menarik Ustaz ya. Haqqan 'alal muhsinin. Ya, ini adalah kewajipan ke atas orang yang melakukan kebaikan. Bila cakap tentang muhsinin, dia lebih tinggi daripada muttaqin. Ya, bila muhsinin ini adalah orang yang amat cemerlang. Cara dia macam mana? Cara dia ialah ketika dia rasa macam tidak boleh meneruskan pernikahan, dia belum sentuh lagi si isterinya dan juga dia tak tetapkan mahar, tapi dia bagi mahar dia, beg mahal dan juga penuh dengan segala-galanya ikut kemampuannya. Itu adalah ciri orang yang muhsinin. Bukan sekadar baik, tapi orang yang cemerlang di sisi Allah SWT. Salah satu gelaran muhsinin ini Ustaz diberikan kalau dalam surah Yusuf itu diberikan pada Nabi Yusuf. Ketika abangnya masih lagi buat perangai ketika sudah sampai ke Mesir, ketika beliau menjadi menteri keuangan, tapi dia masih lagi, Nabi Yusuf masih bersabar, masih lagi tidak balas dengan cara yang buruk, itu namanya muhsinin. Jadi dalam hal ini, kalau seorang suami itulah ya, dia dah berkahwin, dia rasa tak suka, sebenarnya boleh dia bagi, saya nak bagi awak mahar RM5, contohnya lah kan. Tapi dalam akaun dia ada 5 juta. Kalau dia nak jadi orang yang ihsan, muhsinin, maka dia akan beri hadiah yang terbaik lebih daripada apa yang beliau ingin niatkan. Ya. Jadi ini adalah panduan, nilai yang kita boleh belajar daripada ayat 236 ini. Kalau nak berpisah, bercerai pun Ustaz ya,
Allah kata bagilah yang terbaik. Jadi bagilah hadiah terbaik. Jadi maksudnya apa? Bagi tuan-tuan, perempuan, bagi suami isteri yang sekarang yang menonton sekarang ni, nak bercerai bagi hadiah terbaik. Kalau tak bercerai, Ustaz, mestilah kita selalu ini seruan untuk saya lah ni, saya kena balik nanti kena bawa lah hadiah untuk isteri saya. Pasal apa? Untuk nak berpisah pun Allah suruh kata jadilah muhsinin, beri yang terbaik. Maka itu adalah satu bagaimana syariat ini amat mulia Ustaz ya, amat cantik. Ketika sesuatu perkara yang bagi setengah orang adalah sesuatu yang ditakuti, tapi Allah kata bagi yang lelaki bagi yang terbaik. Kalau ada kereta, bagi kereta, jangan bagi tayar aja Ustaz. Ya, kalau katakan dia nak bagi apa, nak bagi tablet ke, bagi tablet yang memang baru, yang baru beli, bukan tablet yang dia punya key dia tu ataupun satu bahagian tu dah tak boleh dah nak touch kan. Kerana apa? Kerana bercakap tentang haqqan alal muhsinin ya. Jadi 237 ya, sambung lagi Ustaz ya. Tapi kalau katakan dia yang nak berpisah tadi itu, dia sudah menentukan mahar. Dah tentukan mahar, saya nak bagi ini, maka apakah syaratnya? Bayarlah setengah ya, 1/2 daripada yang telah kamu tentukan, kecuali mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah tersebut. Ya, itu pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Subhanallah, ini ayat ini Ustaz mantap betul. Betul Ustaz. Ya, Allah cakap bahawa kalau dia dah tetapkan mahar, tadi tak tetapkan mahar kan, dibagi-bagi banyak-banyak hadiah kepada yang si isteri yang kecewalah ya, kecewa, tapi dibagi hadiah walaupun dia bukan isteri lagi. Kalau katakan ayat 237 ni dah ada mahar, dah nak bagi A B C, kalau tak jadi bagi setengah Ustaz. Bagi setengah. Tapi kalau katakan yang si isteri kata tak apalah kan, ya, kalau di sini yang telah kamu tentukan, kecuali mereka membebaskan, maksudnya mereka kata tak apalah, ataupun dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah itu ya. Orang yang memegang ikatan nikah itu siapa? Yang si lelaki. Apa yang dibuat oleh lelaki? Dia buat, dia maafkan. Apa maksud maafkan di sini? Dia tak bagi setengah Ustaz. Dia bagi full. Dia kata tak apalah, pasal walaupun kita tak jadi, tapi saya bagi full juga dengan awak. Itu diistilahkan sebagai ya'fun, dia memaafkan. Okay. Dia bagi lebih ya, dia bagi lebih daripada setengah yang diwajibkan. Maka Allah cakap apa? Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Okey. Jika kamu memaafkan, memberi lebih tadi itu sampai full tadi itu, penuh, sebenarnya itu lebih dekat dengan takwa. Tadi sebelum tadi ialah muhsinin. Muhsinin ni tak ada kata berapa jumlah mahar. Katakan saya nak bagi satu handbag contohnya kan. Yang ayat 236 dia tak ada beritahu apa-apa. Tapi disebabkan saya nak jadi muhsinin, saya bagi handbag penuh dengan emas intan belian Ustaz. Itu orang muhsin. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran Islam ini dia tak nak orang berpisah itu dalam permusuhan. Ya. Dan kalau ayat yang ke-237 Allah nyatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa, jika kamu bagi lebih, memaafkan, itu lebih dekat dengan takwa. Takwa ni lebih rendah daripada muhsinin Ustaz ya. Muhsinin ni dia lebih tinggi ya. Dan perkataan yang amat penting, wala tansawul fadla bainakum. Masya-Allah. Ya. Jangan kamu melupakan ataupun buat-buat lupa ya. Tansawul tu menarik Ustaz ya. Tansawul ni buat-buat lupa kebaikan di antara kamu. Bila pasal dah berpisah tu, dia dulu tu tak pernah dia tak pernah bagi bunga ros, bunga teh ayam semua tak pernah ya. Tapi sebenarnya dia pernah. Sekali je, sekali. Itu pun bunga salah tu, sekali buat salah, lain semua tak ada kebaikan. Yes. Jadi Allah mengingatkan ini kepada si suami, kepada si isteri, jangan lupakan fadal di antara kamu, kebaikan yang ada. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah lihat apa yang kamu buat, dan bila kita tidak lupakan ini dengan kita balas balik dengan kebaikan, kita bagi full balik. Ini kita bercakap tentang orang nak berpisah Ustaz ya. Tapi buat yang terbaik, subhanallah. Apatah lagi kalau orang yang tak berpisah ya, suami isteri macam saya ya, dalam keluarga kita doakan Ustaz ya, tuan-tuan doakan keluarga saya, keluarga Ustaz, kita terus berkekalan. Lagilah kita jangan lupa walaupun sikit ya, sikit kebaikan yang ada. Apatah lagi banyak si ibu, si isteri berkorban, si suami berkorban
jangan dilupakan kerana Allah melihat apa yang kita lakukan setiap hari untuk menjemput redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalaulah jalan terakhir tak ada jalan dah. Mana jalan terakhir dengan penceraian. Maka inilah solusinya. Inilah solusinya. Supaya Ustaz sebut tadi janganlah ada permusuhan. Begitu hebat Islam menjaga Ustaz. Yes. Maknanya aqrabu littaqwa anta'fu tadi ya. Betul. Walaupun berpisah itu, pisah itu atas dasar takwa. Masya-Allah. Pisah pun atas dasar takwa. Allah hebat. Ya. Jadi ini adalah bagaimana Allah memimpin masyarakat ya ketika menghadapi konflik, dan kita doakan waktu konflik pun amat cantik, apatah lagi ketika kita masih lagi sebagai pasang suami isteri, sebagai satu keluarga yang Allah temukan. Allah temukan Ustaz ya, bukannya kita yang susun-susun segala-galanya ya. Kalau tanya Ustaz berapa kali Ustaz berjumpa sebelum berjumpa isteri Ustaz, adalah cerita Ustaz kan. Okey, tapi tak payahlah tanya, ini bukan programnya. Tapi nak ceritanya perkataan hujung itu kalau Ustaz boleh baca sekali lagi Ustaz ya, iaitu wa an ta'fu sampai ke hujung itu, kerana ini untuk meneguhkan dalam diri saya, diri tuan-tuan sekalian, bagilah lebih kan kepada pasangan masing-masing. Itu tanda takwa. Yang keduanya, jangan buat-buat lupa. Buat-buat lupa kan. Awak tahun lepas kan tak ada pun beli kek yang besar kan. Sebenarnya kek kecil, tak beli kek pun, tapi sebenarnya masih ingat ya banyak kebaikan. Sesungguhnya bila Allah tengok Ustaz ya, bila Allah tengok suami tengok, isteri tengok kita pun, kita akan buat yang terbaik kan. Kalau Allah tengok, sudah tentu kita nak buat yang terbaik. Jom Ustaz membaca ayat di hujung tu. Masya-Allah. Marilah sama-sama kita menghargai pasangan kita, kita hargai rumah tangga yang kita bina ini, mudah-mudahan insya-Allah atas dasar takwa. Sebegitu detail Masya-Allah Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana keadaan rumah tangga, masyarakat, keluarga, diri dan sebagainya, semata-mata untuk menyelamatkan kita, bukan sekadar di akhirat itu paling kita harapkan, tapi dunia pun kita mudah-mudahan diselamatkan insya-Allah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, hujung ayat yang ke-237. Dua baris daripada bawah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'fu Sadaqallahul azim. Dan bahawa kamu memberi maaf lebih dekat dengan takwa. Jangan lupa, jangan kamu melupa-lupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Moga-moga dengan ayat ini menguatkan diri kita mengambil paling kurang 3 resolusi Ustaznya bagi program kita halaman yang ke-38. Yang pertama, ya, mari sama-sama kita saksikan. Menghormati waktu iddah adalah untuk menjaga keharmonian dan keturunan. Ini berdasarkan pada ayat 234 untuk lelaki yang berada di sekitar dan bagi si isteri yang kematian suaminya ya selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, kita menguruskan perkahwinan dengan cara terbaik biarpun ada konflik. Ini yang ditunjukkan pada ayat 236. Walaupun ada konflik perlu berpisah, berikan yang terbaik hadiah untuk menggembirakan bekas isteri. Apatah lagi kalau itu memang isteri, janganlah dibiarkan tanpa hadiah, merasakan bahawa dia adalah orang kedua, orang ketiga, hanya uruskan kerja rumah semata-mata. Itu pelajaran yang kedua. Dan yang ketiganya, kita memaafkan, berikan yang lebih daripada apa yang diharapkan. Itu diutamakan dalam urusan konflik rumah tangga. Jadi memberi lebih daripada apa yang diharapkan itu ketika konflik. Ketika kita tidak ada konflik, sudah tentunya kita berpegang pada ayat 237, jangan melupa-lupakan kelebihan kurniaan Allah di kalangan suami dan isteri tersebut. Moga-moga dengan ini keluarga kita terus dipimpin, dijaga daripada api neraka. Jom kita berdoa bersama dengan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kebahagiaan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah persefahaman di antara kami suami isteri, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang yang ketiga dan orang-orang yang berniat untuk menghancurkan rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah perkahwinan kami, ya Allah. Kurniakanlah zuriat keturunan kami, pasangan kami yang penyejuk di mata-mata kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami saat kami diuji, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami saat kami diuji dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan apa yang kami tidak mampu untuk menanggungnya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ketenangan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Kau telah satukan hati Adam dan Hawa, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami sebagaimana Kau telah satukan Ibrahim, Hajar dan Sarah, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, ya Allah, sebagaimana Kau satukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda, ya Allah. Ya Allah, jika penceraian sebagai jalan yang terakhir kami, ya Allah, Kau kurniakanlah kebaikan, ya Allah. Jangan jadi permusuhan di antara suami dan isteri, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sebagai taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang didoakan, diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Ia adalah satu munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai respon kepada halaman yang ke-38 Ustaz, ya, di mana ini bercakap tentang konflik yang melanda dalam sebuah bahtera kehidupan, sebuah keluarga, tetapi Allah amat sayang. Allah inginkan konflik itu diuruskan dengan muhsinin pada ayat 236 dan diuruskan dengan kalau tak muhsinin pun dengan cara takwa pada ayat 237. Inilah semangat yang kita ingin bawakan dalam masyarakat. Kita ingin sebarkan bagaimana menguruskan keluarga, ya, walaupun mungkin di kalangan tuan-tuan pergi ke program kursus kahwin 2 hari Ustaz, ya. Tetapi sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini sudah ada sebagai kursus jangka masa panjang melayari bahtera sebuah keluarga. Atas dasar itu kita ingin sebarkan kursus berpanjangan ini. Apakah caranya? Salah satunya ialah wakaf untuk ummah, satu usaha untuk kita membawa lebih ramai lagi ke atas bahtera kehidupan berteraskan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan sebuah keluarga yang dipimpin oleh Al-Quran sentiasa kekal, dan kalau katakan ia menghadapi konflik, ia diuruskan dengan cara yang terbaik. Jadi tuan-tuan boleh bersama seperti mana yang disampaikan tadi, ada nombor sumbangan, tuan-tuan berwakaf agar lebih ramai lagi dapat menatap Al-Quran, ya, lebih ramai lagi dapat menghargai isi Al-Quran, dan dengan peluang ini insya-Allah moga-moga dunia umat Islam keluarga-keluarganya utuh hinggalah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang, pada 10 malam dan 6 pagi insya-Allah Ustaznya. Jadi boleh dirujuk balik semula apa yang telah kita pelajari agar ia mencerahkan jiwa-jiwa yang merana, jiwa-jiwa yang kesedihan, jiwa-jiwa yang perit dalam kesakitan, tetapi rupanya ubat itu datang daripada Allah yang amat-amat penyayang kepada kita. Jadi kita akan bersama Ustaz lagi pada hari yang akan datang. Dan kalau tuan-tuan yang ada ingin berkongsi video menarik selepas ini, ya, boleh kongsikan, ya, di mana upload, muat naik di Facebook, letakkan palang pagar, ya, ya, hashtag video MQT. Ya, kita nak viralkan kebahagiaan tuan-tuan bersama anak, dengan keluarga, dengan Al-Quran, ya. Moga-moga ini juga memberi inspirasi kepada lebih banyak keluarga bahagia bersama Al-Quran. Jadi program My Quran Time ini dibawakan khas oleh Mufas, dan insya-Allah kita bertemu lagi bila Ustaz? Esok insya-Allah My Quran Time, baca, faham dan amal. Insya-Allah. Kita dengarkan daripada Ustaz Tirmizi satu ayat di hujung tadi agar terus kita
istiqamah memaafkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم